Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap murid-murid cikgu semua dalam keadaan sihat, sejahtera bersama dengan ahli keluarga yang tercinta di rumah dalam tempoh PKP ini. Cikgu harapkan murid-murid semua sentiasa patuhi SOP dan sentiasa membantu ibu bapa kamu di rumah dan di samping itu jangan lupa kelas kita pada hari ini dan kelas-kelas yang lain juga jangan lupa ikuti setiap pelajaran yang telah disediakan oleh guru-guru. Baiklah, untuk hari ini kelas bersama dengan saya iaitu Cikgu Fairuz untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Untuk itu cikgu nak pelajar-pelajar tolong sediakan buku teks jilid 1 dan buku aktiviti jilid 1 sekarang. Dah bersedia semua? Okey, kalau dah bersedia, tengok paparan dekat slide tu. Cikgu dah tulis dekat situ topik kata tanya, tajuknya waspada selalu. Muka surat 46. Okey, boleh buka sekarang muka surat 46. Muka surat 46. Okey, ini paparan muka surat 46 dalam buku teks. Jadi cikgu nak semua pelajar-pelajar ataupun murid-murid bersedia untuk baca teks petikan yang dah disediakan. Tu ada tulisan tu warna-warni. Tulisan warna-warni tu ada sebab. Kejap lagi cikgu akan bagi tahu kenapa. Okey. Jadi ambil jari, tunjuk setiap perkataan tu. Waspada tu bermula dengan perkataan waspada. Okey, ayuh kita baca bersama-sama dengan intonasi yang sesuai mengikut nada yang telah cikgu ikut je cikgu baca Okey. Waspada selalu. Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Ayahnya mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak. Rak buku itu agak usang. Rak buku itu telah dipasang 3 tahun yang lalu. Oleh itu, buku-buku di rak haruslah tidak terlalu banyak dan tidak penuh muatannya. Menurut ayahnya lagi, objek tajam dan berat seperti gunting, pembaris keluli dan pasu bunga tidak boleh diletakkan di rak buku. Jika terjatuh, objek tersebut boleh mencederakan Nabila. Oleh itu, untuk mengelakkan bahaya kepada Nabila, objek tersebut mestilah diletakkan di tempat yang berasingan. Tahniah murid-murid kerana berjaya bersama-sama membaca teks petikan ini bersama-sama dengan Cikgu Fairuz. Baiklah, topik kita hari ini ialah untuk mengenali tentang kata tanya. Okey, kata tanya. Jadi kita perlu tahu fungsi setiap kata tanya. Apakah itu kata tanya? Okey. Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, apa, bila, siapa, mengapa, bagaimana dan mana. Ada lagi satu dekat sini ialah berapa. Okey, ini sebab ini cikgu ambil daripada buku teks. Baik. Kita lihat apakah fungsi bagi setiap kata tanya yang kita akan pelajari. Okey, dalam buku teks pun ada kan. Okey, baik. Yang pertama ialah berwarna merah. Ni mana. Okey, apakah fungsi mana? Okey, mana berfungsi untuk digunakan bagi menanyakan nama sesuatu tempat. Nama sesuatu tempat ataupun kedudukan, lokasi
Dia tak semestinya tempat tu merujuk kepada tempat saja, kedudukan ataupun lokasi. Di rumah, di sekolah, di sungai, laut, langit, angkasa, bumi, bawah tanah, sana, sini, atas, bawah. Okey? Okey. Jadi cikgu harap kamu fahamlah penggunaan mana. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahulah, kalau kamu lihat ini ialah kata tanya. Ini ialah kata tanya. Manakala di manakah Nabila membaca buku merujuk kepada ayat tanya. Mana kata tanya, di manakah Nabila membaca buku ialah ayat tanya. Baik, kita lihat kata tanya di mana ni duduknya, kedudukannya berada di awal ayat. Duduknya di awal sekali. Jadi perlu disisipkan partikel kah apabila kamu gunakan kata tanya di awal ayat. Jika kata tanya tu duduknya di akhir ayat tanya, perlu gugurkan partikel kah. Ini perlu ditiadakan. Okey, baik. Seterusnya, fungsi kata tanya siapa. Siapa digunakan untuk bertanya tentang orang. Orang tu manusia lah. Orang tu manusia tu ialah orang lah. Siapa orang tu? Kita lah. Kamu. Kamu ni kan orang, manusia. Okey. Terusnya, bila. Bila pula berfungsi untuk menanyakan masa berlakunya sesuatu perkara. Masa. Kata tanya bila ni berfungsi untuk tanya masa ataupun waktulah. Okey, pagi, petang, malam, semalam, besok, esok, kan, lusa, okey, kemarin ataupun pagi, petang, okey, pukul 7 pagi, itu merujuk pada bila. Okey, seterusnya berapa. Berapa pula fungsi dia untuk menanyakan jumlah ataupun bilangan sesuatu benda, jumlah atau bilangan. Manakala apa, apa pula bertanya digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Apa saja, apa saja yang bukan merujuk kepada mana, siapa, bila, berapa, mengapa dan juga bagaimana. Okey, so apa ni dia menanyakan tentang selain daripada kata tanya yang lainlah, ataupun benda ataupun binatang. Di sini pelajar-pelajar kena ingat untuk menanyakan tentang nama binatang ataupun haiwan, kita tak boleh gunakan kata tanya siapa. Contohnya kawan kamu ada bela kucing. Jadi kita tak boleh tanya, comelnya kucing kamu ni. Siapakah nama kucing kamu ini? Salah. Sepatutnya kata tanya yang sesuai ialah apa. Apakah nama kucing kamu ini? Okey. Seterusnya, mengapa. Fungsi kata tanya mengapa merujuk kepada menanyakan sebab. Sebab. Sebab berlaku sesuatu. Contohnya, apa sebab kamu makan? Contohnya, mengapa kamu perlu makan? Sebab saya lapar, cikgu. Sebab. Jadi itu ialah sebab ataupun punca. Okey, seterusnya bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara. Cara melakukan sesuatu perkara. Ayuh sama-sama kita cuba buat ayat tanya berdasarkan setiap kata tanya ini. Okey. Tadi dah baca petikan kan. Jadi kita gunakan kata tanya ni, kita nak bina ayat tanya. Okey, ini teks petikan tadi dan ini contoh yang telah buku teks sediakan, di mana kata tanya kita nak buat ayat tanya, tengok warna merah di sini kan. Ini tulisan warna merah, jawapan dia warna merah juga. Nabila sedang membaca buku di dalam bilik. Jadi macam mana kita nak buat ayat tanya? Kita gunakan menanyakan tentang tempat kan. Jadi dekat sini ada ayat yang merujuk di dalam bilik. Jadi di dalam bilik ni kita tak perlulah bina sebagai ayat tanya. Kita ambil daripada sini saja. Nabila sedang, kata bantu sedang ni tak perlu. Okey, membantu membaca buku. Jadi kita
mulakan dengan di manakah. Kita kena letak kata sendi dan kena jarakkan. Kemudian diikuti dengan kata tanya. Di manakah Nabila membaca buku? Jadi di manakah Nabila membaca buku dan disertai dengan tanda soal. Okey, tanda soal jangan lupa. Okey. Baik, selesai. Kita terus kepada siapakah. Ingat siapakah tanya tentang orang kan. Jadi kita lihat kat sini. Tulisan warna coklat. Okey, ayahnya mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku Iraq. Jadi macam mana nak buat ayat tanya ni? Okey, buat ayat tanya. Okey, siapakah? Kita mulakan dengan siapakah. Okey, kemudian kita dengan letakkan yang. Okey, kemudian kita salin semula mengingatkan Nabila. Mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak buku, ataupun siapakah yang mengingatkan Nabila agar sentiasa berhati-hati semasa mengambil buku di rak pun boleh juga. Okey. Ini cikgu tambah buku. Okey. Terusnya kata tanya bila. Bagaimana nak buat ayat dia? Kat sini ada tulisan, ada jawapan kan. Rak buku itu telah dipasang 3 tahun yang lalu. Jadi macam mana kita nak buat? Bilakah rak buku itu ni apa? Dipasang. Okey. Bilakah rak buku itu dipasang? Jangan lupa tanda soal. Kalau tak ada tanda soal ni, bukanlah ayat tanya. Okey, seterusnya. Berapakah? Berapakah ni merujuk pada jumlah atau bilangan kan? Mana ayatnya? Ni kan warna purple ni, warna ungu. Okey, jadi bagaimana nak bina ayat tanya berapakah? Okey. Di sini jawapan dia, oleh itu buku-buku di rak haruslah tidak terlalu banyak dan tidak penuh muatannya. Jadi bagaimana kita nak mula? Okey, berapakah jumlah buku yang boleh diletakkan di rak? Berapakah jumlah buku yang boleh diletakkan di rak? Ni buat ayat, cikgu buat ayat sendirilah. Dia tak boleh, kita tak boleh salin daripada sini. Sebab kita nak tanya jumlah. Okey, kita terus saja. Berapakah jumlah buku yang boleh diletakkan di rak? Kita buku-buku di rak. Buku-buku di rak, kan? Okey, seterusnya apakah, ni warna biru. Warna biru. Apakah objek tajam dan berat seperti gunting, pembaris keluli dan pasu bunga tidak boleh diletakkan di rak buku? Ini merujuk kepada objek lah. Objek tajam, berat ataupun barang lah. Okey, jadi caranya tidak boleh diletakkan di rak buku. Macam mana? Okey, apakah barangan yang tidak boleh diletakkan di rak buku tersebut? Okey, saya tambah tulisan kuning ni. Inilah saya masukkan sendiri. Manakala yang tidak boleh diletakkan di rak buku ni, saya ambil daripada sini je. Tidak boleh diletakkan di rak buku. Okey, jadilah ayat tanya. Okey, seterusnya. Mengapakah? Mengapakah? Ni tulisan warna merah jambu, pink kan? Untuk menanyakan sebab objek itu jika terjatuh, objek tersebut boleh mencederakan Nabila. Jadi macam mana kita nak buat ayat ni? Okay, kita tengok. Mengapakah objek tersebut boleh mencederakan Nabila? Kita salin semula daripada sini objek tersebut sehinggalah Nabila, dan kemudian diikuti dengan tanda soal. Okey, mengapakah objek tersebut boleh mencederakan Nabila? Okey, yang terakhir sekali ialah bagaimanakah? Okey, bagaimanakah? Nak tanya tentang cara. Okey, dekat sini tulis oleh itu untuk mengingatkan bahaya kepada Nabila, objek tersebut mestilah diletakkan di tempat yang berasingan. Jadi ayat dia bagaimana? Bagaimanakah untuk mengelakkan bahaya kepada
Nabila, mengelakkan untuk daripada sini untuk mengelakkan bahaya kepada Nabila. Okey, itu saja. Kita beralih kepada buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 51 katil baharu kami, dan juga buku surat 52 iaitu elakkan renjatan elektrik. Okey. Boleh buka sekarang? Okey, dah buka. Okey, ini paparan yang ada di dalam buku aktiviti kamu. Okey, soalan dia isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Jadi sebelum nak buat ayat ni kamu kena kenal pasti dululah fungsi kata tanya ni. Okey, katil baharu kami. Okey, cikgu akan buat sebahagian dan kamu akan buat dalam buku aktiviti. Selepas ni kamu kena lengkapkanlah buku aktiviti kamu. Cikgu akan bantu bimbing kamu untuk buat. Okey, macam mana cara nak memilih kata tanya yang sesuai berdasarkan tempat kosong ini. Okey, baik, sama-sama kita baca. Imran dan Irfan berkongsi bilik. Okey, ni adik-beradik lah ni. Ayahnya menggantikan katil lama dengan katil bertingkat di bilik mereka. Okey, Imran. Ni perbualan dialog ni. Imran mulakan. Wah, cantiknya katil baharu di bilik kita. Tempat kosong. Kah ayah membelinya? Okey, macam mana kita nak jawab ruangan tempat kosong ni? Kita perlu lihat ayat jawapan selepas itu. Okey, Irfan. Ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Jadi ayat ni merujuk kepada semasa kita di sekolah pada pagi. Jadi merujuk kepada masa. Ya betul, masa. Bagus. Okey, jadi merujuk pada masa. Jadi kata tanya apa yang sesuai? Yang merujuk pada masa. Yes, bila. Bagus, bila. Jadi jawapannya bilakah ayah membelinya? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, Imran bertanya lagi ni. Tempat kosongkah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Jadi Imran bertanya, kata tanya apa? Jumlah, dekat sini jumlah. Okey, kalau nak pengesahan kita tengok ni. 2 orang sahaja, Irfan. 2 orang sahaja. Seorang di bahagian atas dan seorang di bahagian bawah. Nampak jumlah. Jadi dekat sini merujuk kepada jumlah. Apa kata tanya yang merujuk pada jumlah? Ni. Yang ini kan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Jadi merujuk kepada berapa. Jadi jawapan dia berapa. Berapakah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Okey, jawapannya 2 orang saja. Okey, jadi yang soalan ini lengkap, kamu perlu lengkapkan ruangan ini semua. Okey. Okey. Okey, seterusnya muka surat 52. Tajuknya elakkan renjatan elektrik. Okey. Jadi kamu perlu bina soalan dengan kata tanya yang betul. Jadi kamu perlu buat ayat tanyalah. Tadi masa buku teks tadi kita dah buat sama-sama kan. Jadi kita baca sama-sama. Ayuh kita baca sama-sama. Elakkan renjatan elektrik. Imran mempunyai seorang adik yang berusia 3 tahun. Nama adiknya Irmi. Irmi kerap memetik suis soket. Perbuatan adiknya itu merisaukan ayah dan ibu mereka. Ibu dan ayah mereka bimbang sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Tindakan itu demi keselamatan anggota keluarganya. Pelindung soket tersebut dapat mengelakkan adiknya memetik suis soket. Jadi kalau kita lihat sini, soalan yang pertama, Irmi kerap memetik suis soket. Jadi fokus di sini ialah merujuk kepada orang. 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 Jadi kalau orang, ayat tanya ataupun kata tanya yang sesuai digunakan ialah merujuk kepada siapakah. Okey, siapakah. Jadi siapakah, lepas tu kita tambahkan perkataan yang. Okey, siapakah yang, kemudian diikuti dengan kita salin semula kerap
memetik Swiss, soket, dan diikuti dengan tanda soal. Okey, baik. Jadi cikgu harapkan kamu dapat lengkapkan soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, dan jangan lupa cikgu telah sediakan tugasan di dalam Google Classroom di mana cikgu dah sediakan Google Form yang perlu kamu jawab bagi setiap soalan. Dan jangan lupa lengkapkan juga jawapan di dalam buku aktiviti jilid 1 kamu. Okey? Oleh itu, sampai di sini saja pembelajaran kamu untuk topik pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.